بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang disegani Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Pengerusi dan seluruh saf kepimpinan Jawatan Kuasa Surau Jumaat Wangsa Melawati, tuan-tuan guru, para alim ulama, para haji, para hajjah, sidang hadirin muslimin, muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kepada kita ruang waktu dan kesempatan untuk terus bersama-sama kita berada di dalam jilsah tayyibah, di dalam satu majlis yang diangkat dan ditinggikan kedudukannya di dalam Islam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim menerusi ayat 18 daripada surah Az-Zumar. Kata Allah, dijanjikan untuk satu golongan manusia, iaitulah mereka ini akan dianugerahkan pimpinan hidayah. Mereka akan dianugerahkan limpahan petunjuk di sisi Allah. Dalam keadaan mereka lah orang-orang yang bijak pada nilaian Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kriteria utama ataupun muwassafat utama terhadap mereka yang dijanjikan pimpinan hidayah ini. Cirinya, kata Allah, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Golongan yang dijanjikan dengan pengekalan hidayah ialah mereka yang hidup di atas muka bumi Allah. Mereka memiliki sifat yang Allah sebut alladzina yastami'una al-qawla, iaitulah mereka yang sering melazimi yastami'una al-qawla, mendengar butiran-butiran nasihat dari al-qawla. Dr. Sulaiman Ashqar menafsirkan al-qawla ialah orang yang sering mendengar butiran-butiran nasihat, peringatan daripada al-qawla, yakni Al-Quran dan As-Sunnah.
Orang yang dalam kehidupannya dia sering memperuntukkan masa mendengar tausiah, tazkirah, taujihat daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan sekadar mendengar, fayattabi'una ahsanah, dia bersedia melakukan anjakan, perubahan, improvement, penambahbaikan di dalam kehidupannya. Orang sebegini, kata Allah, ulaika alladzina hadahumullah, mereka dijanjikan dengan petunjuk dari Allah yang berterusan dalam hidup mereka. Bahkan wa ulaika hum ulul albab, di sisi Allah mereka adalah orang yang bijak. Mudah-mudahan hadirin sekalian, pertemuan kita, perjumpaan kita berada pada halaqah hilaku zikri seumpama ini. Usaha kita yang sikit ini mudah-mudahan menjadi asbab untuk Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan petunjuk hidayah dalam hidup kita. Bukan sekadar Allah anugerah hidayah, wazidnahum huda, moga-moga Allah tambah lagi hidayah petunjuk kepada kita. Dengan hidayah mudah-mudahan kita berjaya menjadi kalangan orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan kitab Al-Hikam yang ditulis dan dikaryakan oleh Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari. Kita rujuk kepada ungkapan kata-kata hikmah yang ke-106 dalam kitab kita, muka surat 117. Muka surat 117, ungkapan kata hikmah yang ke-106. Qala al-muallif rahmatullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa kitabihi fi darain. Muka surat 117, berkata pengarang, dosa yang menyebabkan bertaubat lebih baik dari taat yang menimbulkan ujub dan sombong. Maksiyatun awrathat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbaran. Kata Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari, maksiat yakni dosa yang menimbulkan rasa rendah diri dan memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari perbuatan taat yang membangkitkan rasa sombong, ujub dan besar diri. Abu Madian radhiyallahu an berkata, perasaan rendah diri seseorang yang telah berbuat maksiat dosa itu lebih baik dari kesombongan seorang yang taat. Ada kalanya seorang hamba berbuat kebaikan hasanat yang menimbulkan rasa ujub sombong, sehingga dapat menggugurkan segala amal-amal yang sebelumnya. Dan ada kalanya seorang berbuat dosa yang menyedihkan hatinya, sehingga timbul rasa takut kepada Allah
dan menyebabkan keselamatan dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari mengemukakan untayan kata hikmah yang boleh kita jadikan pegangan dan inspirasi di dalam bahtera kehidupan kita. Kata Imam Ibn Atta'illah, maksiyatun awrathat zullan waftiqaran. Seseorang yang melakukan dosa, kita yang terjerumus, terjebak ke kancah dosa, memang dosa itu ditegah di sisi syarak. Kita dilarang untuk melakukan apa juga bentuk kemaksiatan kepada Allah. Tetapi khairun, kata Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari, ada ketikanya sungguh pun seseorang itu dia melakukan dosa, tetapi sekiranya dia istitabah, dosanya itu mencetuskan keinsafan dalam hati dia, dia menjadi orang yang sesal, insaf di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia berdosa, dia segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membesarkan Allah dan merasakan betapa hina, kerdil, kecilnya diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa yang menatijahkan kekesalan dan keinsafan sebegitu, khairun, adalah lebih baik, kata Imam Ibn Atta'illah, min ta'atin, daripada orang yang secara zahir dia tak buat dosa. Dia orang yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dalam masa yang sama, kata Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari, ta'atin awrathat izzan wastikbaran. Walaupun dia laksanakan syariat, tetapi dalam masa yang sama, hadirin rahimakumullah, dia menghina orang-orang lain. Dia hanya menegakkan amal dalam bentuk syariat, tetapi dari sudut akhlak tidak ada. Dia menghina orang, wa ghamtun nas, dia menafikan kebaikan orang, dan dia mencemar muruah, maruah orang-orang lain. Maka kalau nak dibandingkan di antara dua individu ini, seorang pelaku maksiat, tetapi maksiat yang menyebabkan dia rasa hina diri dia, dia rasa kerdil, lalu dia mohon ampun sungguh-sungguh dengan Allah, dengan orang yang melaksanakan syariat, tetapi dalam masa yang sama sombong dan bongkak dengan manusia lain. Kalau nak dibandingkan dua golongan ini, lebih baik, kata Imam Ibn Atta'illah, meskipun orang tu melakukan maksiat, tetapi akhirnya dia beramal seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Umar, ar-ruju'u ilal haqqi khairum minat tamadi fil batil. Meskipun dia buat maksiat, tetapi dia ar-ruju'u ilal haqqi, dia kembali balik kepada jalan kebenaran. Khairum minat tamadi fil batil, lebih baik daripada dia terus bergelumang di dalam kemaksiatan. Sebab itu hadirin sekalian, ungkapan kata hikmah yang disebut oleh Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari ini, hadirin sekalian,
meraihkan kapasiti kita ni sebagai seorang yang Nabi sebut kullukum khatta'un. Saya, tuan-tuan muslimat, mereka yang tak hadir, Nabi SAW sebut kita ni adalah khatta'un. Kita semua melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata hikmah ni bagi inspirasi kepada kita. Kita adalah dari kalangan maksiatun, orang yang terjebak ke kancah dosa. Kerana dalam akidah Islamiyah yang tak berdosa hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun baginda tidak berdosa, maksum. Kata Abu Nuaim di dalam kitab Ad-Dalail, Nabi SAW meskipun bukan sebagai seorang pendosa, tetapi Nabi SAW tetap melakukan, menjalani proses pembersihan, penjernihan jiwa baginda, membersihkan hati baginda. Walaupun Nabi SAW tidak berdosa. Sebab itu kata Abu Nuaim di dalam Ad-Dalail, bahkan disebut di dalam Sahih Muslim. Tuan-tuan, Nabi kita Muhammad SAW ini dalam sejarah kehidupan baginda, Nabi SAW telah menjalani sebanyak 3 kali proses syaqqus sadar, proses pembelahan dada Nabi SAW. Dada baginda dibelah, hati baginda dibersihkan melalui perantaraan Sayyiduna Jibril alaihi salam. Dalam sejarah kehidupan, proses syaqqus sadar, pembelahan dada baginda ni berlaku sebanyak 3 kali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan keterangan Abu Nuaim dan Sahih Muslim, peristiwa pertama pembelahan dada Nabi SAW, meskipun baginda maksum, hati baginda dibersihkan oleh Allah melalui perantaraan Sayyiduna Jibril. Ia berlaku ketika usia Nabi SAW 4 tahun. Waktu ni Nabi SAW berada di perkampungan Sa'ad, dijaga oleh Halimatus Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah merupakan ibu susuan Nabi SAW yang kedua. Sebelum tu Nabi SAW pernah disusukan oleh seorang lagi wanita sebelum Halimah As-Sa'diyah. Maka siapa, hadirin sekalian, ibu susu Nabi SAW yang pertama? Pernah seorang pensyarah di satu kolej dalam Kuala Lumpur ni, dia tanya student dia, tanya anak murid dia. Saja dia test lecturer ni, sahabat saya. Dia test student dia, dia tanya dan dia minta mereka bagi jawapan. Dia tanya, siapa ibu susuan Nabi SAW yang pertama? Sebab perkara ni disebut dalam kitab Rahiqum Makhtum oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi. Bila dia kata, sebut pada saya ibu susuan Nabi yang pertama, macam-macam jawapan student dia bagi. Dia minta bagi jawapan bertulis. Bila dia baca jawapan, dia semak, ada yang tulis ibu susuan Nabi SAW yang pertama Abu Lahab.
Ada yang tulis Abu Lahab. Agak-agak lah bro. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab, apa dia tahu? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jawapannya ialah Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibah Aslamiyah ini, dia adalah hamba kepada Abu Lahab. Bila lahir Nabi SAW, Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad ini. Lalu oleh kerana dia bergembira dengan keputeraan kelahiran junjungan Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab ini membebaskan hamba abdi yang paling dia sayang, iaitu Suwaibah Aslamiyah. Suwaibah Aslamiyah pernah menjadi ibu susu kepada Nabi SAW. Itulah ibu susuan baginda yang pertama. Nabi Muhammad tak ada adik-beradik susuan. Maknanya itu adalah rahsia antara Nabi SAW dengan Suwaibah Aslamiyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peristiwa pertama pembelahan dada baginda ketika Nabi berusia 4 tahun. Peristiwa kedua, kata Abu Nuaim di dalam Ad-Dalail, ketika Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul waktu berusia 40 tahun. Sekali lagi, dada baginda dibelah, dibersihkan hati baginda. Peristiwa ketiga dalam Sahih Muslim sebut ialah sebelum Isra dan Mi'raj. Sekitar usia baginda 51 tahun. Hadirin yang dirahmati Allah, nak sebut pada kita, meskipun Nabi SAW itu maksum, tetapi sunnatullah, proses pembersihan hati tetap kita kena laksanakan di dalam kehidupan kita. Kalau Nabi SAW maksum, tidak ada dosa, tetapi baginda tetap melaksanakan proses penyucian hati, apatah lagi kita, hadirin sekalian, orang yang khata'un, orang yang memang melakukan banyak dosa, kesalahan, kesilapan, kealpaan dalam hidup kita ni. Lebih-lebih lagi lah kita perlu melaksanakan proses pembersihan jiwa, penyucian hati-hati kita ni. Dan untung, kata Imam Ibn Atta'illah, bila kita berdosa, kita bersihkan diri kita dengan istighfar, dengan amal salih, khairun, itu lebih baik daripada orang yang dia merasakan dia tak buat dosa, tetapi dia bongkak, tidak mau istighfar dengan Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil, hadirin sekalian, ruang dan kesempatan di dalam Rajab yang berbaki tidak sampai seminggu ni. Dalam hidup kita ni, meskipun kita ni ialah kullukum khata'un, seorang pendosa, tetapi yang utama dalam kehidupan kita ini, meskipun usia kita ni banyak kita melakukan maksiat dengan Allah, banyak, tapi yang boleh kita minta selain istighfar ialah kita minta supaya Allah memberkati umur dalam kehidupan kita yang berbaki ini. Moga-moga Allah barakahkan kehidupan kita.
Sebab itu ambil peluang dalam Rajab ni hadirin sekalian, minta keberkatan dalam kehidupan kita dengan doa yang ma'thur, doa yang disunnahkan khasnya di dalam bulan Rajab ini. Ada imam yang baca Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Imam membaca dengan baris bawah Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban. Ba itu ada yang baca dengan baris bawah Rajabi wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah di dalam bulan Rajab, Rajabi wa Sya'ban, Sya'ban dan Ramadan. Sampaikan barakah keberkatan dalam Ramadan. Ada segelintir kita yang baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Rajab itu dibaca dengan baris atas. Ba pada Rajab itu dibaca dengan baris fathah, baris atas. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada yang baca baris atas, ada yang baca baris bawah. Jadi hadirin sekalian, kadang-kala bacaan ini menimbulkan polemik, perbincangan di kalangan masyarakat. Yang sebenarnya yang mana betul? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ataupun Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban. Perkara ini dibahas, diulas, dikemukakan hadis di dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Lalu Ibn Rajab mengemukakan dalilnya bagi bacaan Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban. Kita yang baca baris bawah itu berdasarkan hadis riwayat Imam Tabrani. Ada dalilnya, ada reference, ada rujukannya, ada hadis yang menyokong bacaan sedemikian. Dalam hadis Tabrani dibaca dengan baris bawah. Bagi kita yang baca, tuan-tuan kalau dengar ada orang baca baris atas, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Dia baca Rajaba, dia tak baca Rajabin, dia baca Rajaba. Dalam Lataiful Ma'arif itu adalah daripada hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis dari hadis riwayat Imam Ahmad. Yang baca baris bawah, yang tu hadis riwayat Tabrani. Jadi jangan ada satu pihak dia downgrade pihak lain, kata tak betul bacaan ni, yang betul yang ni. Satu pihak ni pula kata yang dia aja betul, yang lain tak betul. Walhal kedua-dua bacaan itu dinaskan dan ada hadis yang menyokong kedua-dua bentuk, kedua-dua wajah bacaan sedemikian. Jadi hadirin sekalian, pokok pangkalnya yang penting kita banyakkan ucapan doa tu. Sebab ada hadis yang kuat menyokong dan diriwayatkan dengan sanad yang baik di dalam ucapan hadis-hadis tersebut. Jadi kita boleh baca, boleh pilih Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ataupun kita boleh baca dan juga betul Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab betul, Allahumma barik lana fi Rajabin pun betul. Satu lagi Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azab. Yang tu memang kita tak ada pertikaian, semua setuju, yang tu tak ada siapa bantah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Qala al-muallif, berkata pengarang, Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Khalil bin Ayyub bahawasanya seorang ahli ibadat Bani Israel, ketika ia berjalan, ia dinaungi oleh awan. Tiba-tiba ada seorang pelacur Bani Israel. Maka tergerak dalam hati pelacur itu, ini seorang abid Bani Israel. Aku ingin mendekat kepadanya. Semoga aku mendapat rahmat Allah kerana mendekat kepadanya. Maka ketika pelacur itu mendekat kepada abid itu, tiba-tiba si abid itu mengusir dengan berkata, "Nyah engkau dari sini." Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW bahawa aku, yakni Allah, mengampunkan dosa pelacur itu dan membatalkan amal abid itu. Maka berpindah awan dari atas kepala abid ke atas kepala si pelacur itu. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari mengemukakan kisah yang boleh kita jadikan ibrah dan kita boleh ambil istifadah. Bagaimana seorang abid ini ahli ibadah. Seorang ahli ibadah, tetapi apabila seorang yang berdosa nak mendekati dia, seorang yang zaniyah. Zaniyah ialah pelacur. Zani, pelacur laki-laki. Zaniyah, penzina perempuan. Meskipun dia penzina, tetapi dia nak dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba nak mendekati abid, mudah-mudahan dia dapat rahmat di sisi Allah. Itu harapannya. Tapi tiba-tiba abid itu, hadirin sekalian, herdik dia, hina dia. Maka kata Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari, meskipun abid ni pada mulanya nampak seolah-olah awan itu melindungi perjalanannya, tetapi disebabkan ujub, rasa kagum pada diri sendiri, merasakan orang lain itu hina sampai kesudah, maka perasaan itu menyebabkan, kata Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari, Allah Subhanahu wa ta'ala menarik kemuliaan yang Allah bagi pada dia. Awan itu melindungi pula si pelacur, kerana meskipun dia pendosa, tetapi dia bergerak ke arah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Abid, ahli ibadah, tetapi dia sedang bergerak kepada keadaan ujub dan takabur, besar diri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan watak sedemikian. Sebab itu dalam hadis yang sahih, Nabi kata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbih mithqalu zarratin min kibrin. Tidak berpeluang seseorang itu ke syurga. Dia kena seksa di dalam neraka Allah. Andai berbaki iman, barulah dia ke syurga, tetapi dia ke neraka terlebih dulu. Siapa? Man kana fi qalbih mithqalu zarratin min kibrin. Siapa yang ada dalam hati dia walau sedikit, sekelumit perasaan besar diri, takabur, sombong dengan orang lain, menghina orang lain. Sombong ini
Sombong dengan orang lain ni, kita kena clear tafsiran agama. Sombong dengan orang lain bukan macam kadang-kala kefahaman kita. Oh, dia pakai baju, dia buh batik, dia buh pakai cantik sikit, smart sikit. Rumah dia nampak, oh, tersergam. Oh, kita kata dia ni sombong ni. Itu tafsiran segelintir masyarakat. Kita kata sombong. Oh, kita tengok cincin dia ada 2, 3, 4. Oh, dia ni sombong ni. Kita kata sombong. Pada setengah tafsiran kita. Tapi apa agama punya tafsiran tentang sombong? Sombong kata agama ialah batarul haq wa ghamtun nas. Seperti mana tafsiran di dalam Sahih Muslim. Sombong ialah apabila kita ghamtun nas, kita menghina orang lain. Itu sombong. Sombong bila kita rasa kita betul dan kita menghina orang lain. Penghinaan itu, bila kita hina orang, automatik kita adalah orang yang sombong. Dalam kes Abid ni, dia hina si pelacur ni. Seolah-olah tak ada tempat dia dalam hidup ni. Penghinaan itu yang menyebabkan Allah murka pada dia. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan lah, itu bagi laluan pada azan. Apa dia? Terus. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hadirin sekalian, dalam kehidupan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala hindari kita daripada ujub dan sombong ini. Kita kena ambil inspirasi orang yang Masya Allah, orang yang tak sombong dalam hidup dia. Hadirin sekalian, ada seorang tabi'in. Tabi'in ni siapa dia? Dia bukan sahabat, tapi dia pernah jumpa sahabat. Tabi'in ni bernama Abi Rabah, Atta bin Abi Rabah. Atta bin Abi Rabah ni seorang tabi'in. Dia ni hadirin sekalian pakar. Dia adalah seorang yang pakar memberikan fatwa berkenaan dengan isu haji. Pakar di dalam fatwa haji. Banyak diberikan dan pandangan-pandangannya hebat. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari mengambil 109 hadis daripada Atta bin Abi Rabah ni. Dia seorang yang alim, faqih, terutama dalam bab haji. Baik, hadirin sekalian, satu musim haji, Atta bin Abi Rabah ni ketika tu dia duduk di salah satu kemah di Arafah. Peristiwa ni berlaku di zaman kerajaan Umayyah. Baik, tiba-tiba datang delegasi khalifah yang memerintah Bani Umayyah pada ketika tu. Khalifah tu bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Dia adalah khalifah, pemegang kuasa terbesar kerajaan Umayyah. Sulaiman bin Abdul Malik. Baik. Meskipun dia khalifah, tapi insya-Allah dia ni ada kesempatan buat haji sama dengan orang-orang lain. Tapi dia adalah pemegang singgasana terbesar pada ketika itu. Lalu khalifah ni tanya orang yang hadir, "Aina sahibukum?" Di mana sahabat kita? Dengan maksud, mana Atta bin Abi Rabah? Sebab khalifah nak jumpa. Lalu pengiring dia sebut, pengiring baginda
pengiring kepada Sulaiman bin Abdul Malik sebut, Atta bin Abi Rabah sekarang ni sedang menjawab pelbagai persoalan berkaitan fiqh, terutamanya berkaitan haji. Dia sedang raikan orang, jawab soalan orang di bawah kemah di hujung sana. Lalu Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah Umayyah ni, dia pun pergi masuk ke dalam kemah tu. Bila masuk dalam kemah tu tuan-tuan, Khalifah orang nombor 1 masuk, Atta bin Abi Rabah menyantuni Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Dia sambut, dia pegang, masa tu boleh salam, dia santuni. Dan dia tanya, apa hajat Khalifah datang kepada hamba, kepada dia. Lalu kata Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, aku datang, aku nak jumpa kamu sebab aku nak tanya soalan pada kamu. Ketika tu hadirin sekalian, yang tanya soalan ni ratusan orang sedang beratur nak tanya soalan berkaitan hukum haji kepada Atta bin Abi Rabah. Tiba-tiba Sulaiman bin Abdul Malik ni, pemerintah khalifah ni, dia kata, aku nak tanya soalan kepada kamu wahai Atta bin Abi Rabah. Kata Atta bin Abi Rabah, wahai khalifah, soalan yang khalifah nak tanya pada saya ni soalan hal negara ke ataupun hal pribadi? Dia tanya khalifah. Soalan yang khalifah nak tanya dengan saya ni soalan kenegaraan ummah ke ataupun soalan pribadi? Kerana kata Atta bin Abi Rabah, kalau nak tanya saya soalan pribadi, tuan kena beratok sama dengan orang lain beratok. Mereka beratok panjang dah, tuan kena beratok sama dengan mereka. Tapi kalau tuan nak tanya saya soal negara, pasal negara, saya akan raikan tuan punya soalan dulu. Pasal kaedah fiqh sebut al-maslahah ammah muqaddam anil maslahah khassah. Kepentingan yang umum, bab negara, bab ummah, itu didahulukan daripada yang berbentuk khassah, kepentingan peribadi. Kalau khalifah nak tanya saya soalan negara, saya akan dahulukan. Tapi kalau soalan khalifah bab peribadi, khalifah kena beratur sama dengan orang lain beratur. Maka Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik kata kepada Atta bin Abi Rabah, wahai Atta, aku nak tanya kamu soalan peribadi ya. Peribadi, pasal hukum bab peribadi ni. Kalau gitu Khalifah kena beratur belakang sekali, beratur sama seperti mana orang lain beratur. Tuan-tuan, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bila dengar kata-kata macam tu, dia pergi beratur sama dengan ratusan orang lain beratur. Dia beratur, dia queue belakang sekali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia ikut prosedur SOP tu walaupun dia adalah khalifah Umayyah, pemegang empire tertinggi pada ketika tu. Dah habis beratur, Atta bin Abi Rabah pun dah entertain soalan dia. Dia panggil semua menteri-menteri dia. Dia kata, wahai menteri-menteri aku, orang-orang besar aku, MB aku, kamu, dia kata, kena rajin menuntut ilmu. Kamu kena rajin menuntut ilmu. Sebab Sulaiman bin Abdul Malik kata, walaupun aku ni gagah, kekuasaan aku terbesar, aku boleh buat apa saja dalam soal pentadbiran. Tapi dalam soal ilmu, kata Sulaiman bin Abdul Malik, aku kena rendah diri kepada Atta bin Abi Rabah. Sebab dia ada benda tu, sedangkan aku tak ada ilmu tu.
Jadi kata Sulaiman bin Abdul Malik, tuntutlah ilmu, sebab ilmu akan meninggikan kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan kita hadirin sekalian, pastikan kita terus menuntut ilmu. Sama ada saya, kita semua, pastikan kita menjadi talibul ilm, penuntut ilmu di sepanjang zaman. Sebab bila kita ini berazam untuk menjadi penuntut ilmu, berusaha menegakkan ilmu, maka itu adalah landasan kehidupan kita. Dan insya-Allah dengan ilmu ia akan menjaga kita daripada terjerumus menjadi orang yang bongkak, sombong di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan dalam kehidupan kita, menjadikan kita orang yang senantiasa hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, melazimi istighfar, dan mudah-mudahan Allah memberikan keampunan dan rahmat pada kehidupan kita. Siru ala barakatillah, pohon kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.